Okey, tapi kita kembali bersama dengan Dr. Syed Adam Al-Habsyi yang kini berada di talian untuk memberikan kita sedikit rumusan tentang topik kita pada ini. Doktor, Assalamualaikum. Doktor, selamat kembali. Okey, Doktor, kita nak melihat sekarang ni bagaimana sebenarnya seseorang nak berdepan dengan seseorang lain yang lebih cerewet dan bagaimana sebenarnya orang yang cerewet ni kena kontrol sedikit dirinya mungkin. Supaya tidak berlebih-lebihan. Ya. Okey. Boleh sekali saya nak cakap cerewet ni atau teliti ni, kita boleh nampak dia. Dia bukan datang yang secara senyap tiba-tiba dia attack kita. Macam kentut silencer. Tiba-tiba kita bau. Okey. Perumpamaan luar biasa ni. Kita tahu, kita boleh anticipate orang tu punya cerewet macam mana. So kita boleh anticipate dia cerewet macam mana. So kita boleh plan ataupun kita boleh ada buat anticipation, satu simulasi dalam otak, anticipate macam mana kita nak react kepada kecerewetan dia. Dan kalau dia orang yang kita boleh bawa berbincang, dan kita boleh berbincang tentang kadar kecerewetan dia. Dan kalau kita boleh ubah, kita ubah. Kalau kita tak boleh ubah, kita kena discuss untuk macam mana nak handle situasi itu. Tapi kalau dengan setengah orang, contoh macam dengan ibu bapa kita yang cerewet, memang kita tak boleh nak cuba ubah ibu bapa kita sebab silap cakap kita kena cop anak derhaka. So kita kena sabar sebab intipati kepada cara untuk handle cerewet ialah sabar. Sabar adalah dia punya intipati dan reward ataupun pahala terhadap bersabar dengan orang yang cerewet dari segi pasangan, kalau suami ataupun isteri, lebih-lebih lagi bila kita bersabar dengan kecerewetan ibu bapa kita yang sudah banyak bertumpus lumus dan berkorban untuk diri kita. So dia punya pahala untuk reward tu sangat tinggi. Dan saya rasa itu intipati yang kepada cerewet, sabar. Okey doktor, kalau kita dah melihat daripada pendapat tetamu-tetamu kita melalui panggilan video sebentar saja tadi dan juga pendapat mereka kat luar sana, kami juga di studio ni kita tahu bahawa lelaki dan wanita ni ada cerewet mereka yang masing-masing dan berbeza-beza. Okey, tapi kita merujuk perkara ni kepada si cerewet itu sendiri. Macam mana dia nak tahu yang bahawa dia punya cerewet tu sebenarnya dah terlebih, dah berlebihan, dan bagaimana dia perlu mengingatkan diri dia balik dan menjadi seorang yang boleh diterima ramai cerewet dia tu. Dia kena jujur kepada diri dia sendiri. Dia kena buat muhasabah diri dan dia kena assess kecerewetan dia tu menyusahkan hidup orang lain ataupun tidak. Baik. So dia kena jujur sebab kita hidup dalam satu society, kita kena hidup dengan orang kan. So kalau kita punya kecerewetan menimbulkan kesusahan kepada orang lain, mungkin benda tu kita perlu kurangkan. Tapi kalau kecerewetan itu diperlukan untuk memastikan kerja tu complete dengan perfect, maka orang tu yang kena berubah untuk ikut cara kecerewetan dia. Baik. So you kena muhasabah diri you. Dia tak ada macam satu macam Panadol lah, satu ubat yang boleh selesaikan semua masalah. So you kena test case to case basis. You kena check, kena pasti cerewet tu perlu ataupun tidak, dan jangan eksesif sebab Allah tak suka orang yang eksesif, berlebih-lebihan. Betul, tapi kadang-kadang kan doktor, terjadi juga apabila orang tu dia tak sedar yang diri dia tu sebenarnya cerewet. Jadi pentingnya ada komunikasi, terutamanya apabila ia melibatkan rumah tangga. Dan doktor setuju kalau kita perlu juga melihat dan mengkaji respon orang sekeliling terhadap sifat kita? Yes. Sebab cara kita punya reaksi, kita punya cara kita react, orang yang boleh nampak macam mana kita react. Dan sahabat yang baik je yang mampu untuk memaklumkan kepada kita benda-benda yang untuk kita nak berubah. Betul. Okey, doktor, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian sebentar tadi. Ni kita topik harap bahaya ni, Farid. Saya itu saya cakap respect ambil Farid selamat duduk seorang-seorang kat sana. Terima kasih doktor. Kita bukan attack siapa-siapa, cuma sekadar memberi info yang berguna kepada orang ramai. Okey doktor, terima kasih banyak-banyak. Selamat berpuasa. Terima kasih banyak-banyak.
Assalamualaikum. Okey, baik. Jadi kita dah mendengar hari ini cukup menarik. Sudut topik ini kita dah melihat dari pendapat pelbagai latar belakang beza daripada seorang bujang, isteri, suami dan juga perunding motivasi dan juga daripada pendapat mereka kat luar sana. Betul. Yang pasti setiap orang ada tahap kecerewetannya yang tersendiri. Yang penting macam yang Dr. Syed cakap tadi, jangan berlebih-lebih. Sebab no man is an island. Kita tak hidup seorang-seorang, kita hidup dalam komuniti. Jadi Yana jangan terlalu cerewet dalam memilih jodoh. Saya pula yang